Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Abu Hurairah. Kami ingin membentangkan dalam bab fiqh munakahat di dalam topik penyusuan dan hukum hakamnya. Pendahuluan. Islam telah meletakkan garis panduan yang jelas pada umatnya. Kerana wanita masa kini tidak lagi terhad di rumah sebagai ibu maupun isteri, tapi juga dalam pelbagai bidang profesional. Ini dapat dilihat dari beberapa sudut yang sesuai dengan fitrah kejadian mereka, seperti kesediaan mengandungkan bayi selama 9 bulan, kesakitan dan bahaya yang ditanggung semasa melahirkan, seterusnya kepayahan memangku, menjaga dan menyusukan anak-anak. Ciri-ciri seperti ini menurut Said Qutb amat susah lagi mencabar dan tidak mampu ditanggung oleh golongan lelaki. Mereka turut dituntut melaksanakan kewajipan mereka untuk menyusukan anak-anak, memandangkan susu ibu terbukti sebagai makanan yang terbaik. Daniel Zainal Abidin 2010 menulis dalam bukunya tentang kelebihan susu ibu menurut perspektif Al-Quran. Beliau mendedahkan tentang persamaan dapatan kajian yang dinyatakan oleh ahli sains pada hari ini dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan susu ibu. Takrif penyusuan. Penyusuan yang bernama rada' atau rada'ah daripada segi bahasa ialah nama perbuatan menghisap payudara dan meminum susunya. Penyusuan daripada segi istilah syarak ialah nama perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut. Dalil disyariatkan penyusuan. Daripada segi syarak, hukum seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Ini kerana ia telah diamalkan sebelum dan selepas kedatangan Islam dan tidak mengharamkannya. Dalil harusnya penyusuan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Surah At-Talaq ayat 6. Itu sahaja daripada saya, dan seterusnya saya serahkan pada Muhammad Nur Bakri. Sambungkan pembentangan daripada iaitu penyusuan, iaitu adakah ibu wajib menyusukan bayinya atau ia adalah hak ibu. Jika kamu mengatakan ibu wajib menyusukan bayinya, ia belum masuk ibu wajib melakukan sama ada dia rela ataupun tidak. Ibu wajib menyusukan selagi dia mampu melakukan serta tidak tiada keuzuran. Jika kamu mengatakan penyusuan adalah hak ibu, ia bermaksud ibu boleh menentukan pilihannya sendiri. Jika dia memilih menyusukan anaknya, suami dan orang-orang lain tidak berhak menghalangnya. Tetapi bila perbezaan di antara wajib dan hak telah jelas persoalannya, apakah kedudukan sebenarnya masalah ini? Adakah ia merupakan hak atau kewajipan ibu? Fakta dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa penyusuan adalah hak ibu dan dia boleh menyusu anaknya apabila dia mahu, bukanlah kewajipan ke atasnya. Dalil penyusuan adalah hak ibu, bukan kewajipannya. Dalam firman Allah Ta'ala yang bermaksud, ibu-ibu menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Penjelasan mengambil dalil daripada ayat atas ialah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Boleh jadi maksudnya ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka. Boleh jadi juga ia bermaksud ibu adalah wajib berhak menyusukan anak-anak. Las andaian kedua-dua ayat di surah Al-Baqarah di atas lebih sesuai digunakan pakai. Kesimpulannya, penyusuan adalah hak yang perlu diberikan kepada ibu sekiranya dia meminta. Ia bukanlah kewajipan, dia tidak diwajibkan sekiranya dia tidak mahu melakukannya, melainkan ketika tiada pilihan lain dan hanya dia sahaja yang boleh menyusukan. Ini saya akan menyambungkan tajuk tentang kesan langsung penyusuan adalah hak bukannya kewajipan. Berdasarkan keterangan di atas, terdapat beberapa perkara yang menjadi kesan langsung kepada kenyataan penyusuan hak ibu bukannya kewajipan. Ia boleh diringkaskan seperti berikut. Suami tidak dibenarkan memaksa isterinya menyusukan anak mereka. Jika suami memaksa isteri melakukannya sedangkan dia enggan, dia tidak dianggap mengingkari
dan menderhakai suaminya, kecuali jika tidak ada seseorang wanita pun yang sesuai untuk menyusukan anak mereka selain isterinya. Keadaan ini membolehkan suami memaksa isterinya demi menjaga kehidupan anaknya itu. Bab penyusuan ni, suami tidak dibenarkan memaksa isteri untuk menyusukan anak mereka pada isteri dia tak ampuh. Kesan penyusuan terhadap hubungan kekeluargaan. Jika seseorang perempuan menyusukan seseorang kanak-kanak ajnabi, iaitu bukan anaknya, anak itu menjadi anak susuannya dan suaminya menjadi bapa susuannya. Hukum yang berlaku hasil dari penyusuan itu adalah seperti berikut. Anak yang disusukan haram berkahwin dengan ibu susuannya. Dia juga haram berkahwin dengan beberapa golongan dari golongan keturunan ibu susuannya. Anak perempuan ibu susuannya kepada ibu susuannya, iaitu nenek susuannya. Begitu juga dengan bapa susuan. Hukum bapa susuan sama juga macam ibu susuan. Boleh kahwin dengan anak kepada bapa susuan tu, adik-beradik bapa susuan. Okay, setakat itu sahaja dari saya. Saya akan menerangkan tentang dalil penyusuan yang menjadikan anak itu haram. Saya akan petik satu dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud, dan diharamkan juga kamu mengahwini ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan susuan kamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuannya Hamzah, dia tidak halal bagiku untuk dikawini. Apa yang haram dengan sebab keturunan turut haram dengan sebab penyusuan. Dia adalah anak perempuan saudara susuanku. Riwayat Bukhari ini menunjukkan ibu susuan menjadi ibu kepada anak yang disusukan, dan anak-anak perempuannya yang menjadi adik-beradik perempuan anak susuannya. Dan secara jelasnya ibu susuan mempunyai kedudukan yang sama dengan ibu kandung kita. Tentang syarat penyusuan yang menjadikan anak susuan sebagai mahram, dapat dua syarat ya. Yang pertama, anak yang disusui itu belum mencapai usia 2 tahun. Jika anak yang disusui itu telah mencapai usia lebih pada 2 tahun, maka ia tidak dikategorikan sebagai ahli keluarga ibu yang menyusukannya. Saja pada saya, Amir Faisal Muhammad Syukri. Sekian, terima kasih. Kesan anak sesuang menjadi mahram kerana sesuang. Okey, terdapat dua hukum yang menyusul apabila seorang anak menjadi mahram kerana sesuang. Yang pertama, hukum berkaitan dengan perkara yang diharamkan, dan yang kedua, hukum berkaitan dengan perkara yang dihalalkan. Perkara yang diharamkan hasil daripada penyusuan. Penyusuan menjadikan hubungan kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Hubungan ini memberi kesan dalam mewujudkan golongan yang haram dikahwini. Itu senarai mereka yang haram dikahwini kerana hubungan kekeluargaan disebabkan penyusuan, sama seperti senarai mereka yang haram dikahwini kerana hubungan kekeluargaan disebabkan keturunan. Ibu dan ke atas, perempuan dan ke bawah, adik-beradik, ibu saudara dan jalinannya, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan, haram dikahwini disebabkan hubungan keturunan. Apabila wujud hubungan kekeluargaan disebabkan penyusuan ke golongan yang sama daripada keturunan ibu susuan juga haram dikahwini. Hubungan keturunan melahirnya mahram disebabkan perkahwinan seperti mana yang diketahui umum. Oleh itu, ibu mertua haram berkahwin dengan menantunya, iaitu suami kepada anak perempuannya. Contoh yang pertama, seorang suami dilarang berkahwin dengan anak tiri. Contoh kedua, seorang anak lelaki dilarang berkahwin dengan ibu tirinya. Jika hubungan kekeluargaan ini wujud dalam hubungan sesuang, hukumnya dengan hubungan keturunan dalam melahirkan mahram disebabkan perkahwinan. Oleh itu, suami haram berkahwin dengan ibu sesuang isteri, haram berkahwin dengan anak sesuang isterinya. Begitu juga dia haram berkahwin dengan isteri bapa sesuang dan isteri anak sesuangnya. Sebab pengharaman ialah faktor perkahwinan yang berlaku dengan keluarga sesuang. Dalil kepada pernyataan di atas ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud diharamkan kerana sesuang. Apa yang diharamkan kerana keturunan itu nasab lah. Perkara yang dihalalkan daripada sesuang.
semua perkara yang dihalalkan di antara kamu dan seketurunanmu turut dihalalkan kepada tuanmu. Oleh itu kamu dihalalkan hak perempuan yang mempunyai hubungan susuan denganmu, sebagaimana adik-beradik lelaki dihalalkan melihat adik-beradik perempuan yang mempunyai hubungan keturunan dengannya. Kamu juga dihalalkan berkhalwah dengannya. Khalwah yang diharam dilakukan oleh lelaki dan perempuan ajnabi. Oleh itu, sampai di saja pembentangan kami pada kali ini dalam kitab Fiqh Munakahat, dan tajuk topik itu iaitu penyesuaian dan hukum hakamnya. Kata-kata terakhir, Assalamualaikum.